Test, test. Okay. So, sekarang ada suara tak? Cuba komen ada suara ke tak? Tadi tak ada suara. Suara tak ada. Macam mana kita nak teruskan live kita, betul tak? Okay, so kalau ada suara, cuba komen. Dah okay dah suara. Sebab ramai yang tak dengar. Okay. So, ramai komen dah okay, semua okay. Tak ada masalah suara. So, sekarang okay. So, selamat datang ke sesi live Sifu Razi. Okay, sesi live pada hari ni dia special. Okay, dia special sebab kita akan fokus kepada strategi. InsyaAllah strategi yang bakal saya kongsikan pada malam ni InsyaAllah akan bantu anda untuk hasilkan duit raya. Korang tak lama lagi kita dah nak raya kan. So tinggal berapa hari je nak raya. So Alhamdulillah hari ni dah masuk 10. Kira dah masuk dalam lingkungan 10 Ramadan terakhir. So malam ni adalah malam yang ke-22 kalau tak silap. Okay, sebab malam adalah malam yang 21. So hari ni malam 22 kalau tak silap. Okay. So ini adalah 10 malam terakhir, 10 malam yang mana Allah bagi macam-macam reward. So sama ada anda nak rebut ke tak nak. Okay. So pada malam 10 malam terakhir ini adalah satu alternatif, okay, daripada saya sendiri. Saya nak bantu anda, okay, sebab saya faham, saya tahu ada 4 amalan yang tak akan terputus bila kita dah mati. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. So saya harap sangat ilmu yang saya bakal sharekan pada sesi live kali ini dapat bantu korang, okay, dapat bantu korang untuk hasilkan at least untuk permulaan. Okay, untuk permulaan, untuk hasilkan anda sebab tak lama lagi kita nak raya. So bantu anda untuk hasilkan duit raya melalui market forex. Okay, so kalau anda dah ready, sesi live kita malam ni kita nak buat santai-santai je dan Sifu Razi tak cadang untuk live lama. Mungkin kita nak live dalam 30 ke 40 minit. Alright, kita nak lebih fokus kepada strategi yang bantu anda, insyaAllah akan bantu anda untuk hasilkan duit raya. Itu fokus kita pada sesi live malam ni. So kalau dah ready, cuba komen dah ready, kita nak tengok. Cuba komen kalau dah ready, cuba komen dah ready. Ataupun kalau ada masalah suara tak dengar, ataupun ada masalah audio, visual, okay, yang mana ada masalah, cuba komen supaya saya dapat tahu. Okay, saya dapat tahu apa masalah korang. So kalau tak ada masalah, komen je dah ready, kita terus masuk dekat kita punya trading view. Kita terus nak fokus pada strategi. Kali ni lebih pada fokus strategi. Okay, so diharapkan video live ni, okay, yang mana tengah live dengan saya malam ni, saya harapkan video live pada malam ni dapat bantu anda untuk hasilkan at least duit raya. Sebab tak lama lagi kita nak raya. So kita kena ada duit raya. So baru raya jadi lebih meriah. Tak begitu? Okay, so kalau ramai yang komen dah ready, okay, ramai komen dah ready cuba komen lagi. Komen banyak-banyak. Berapa ramai yang dah ready? Okay, so ramai yang dah ready. Alright, so kalau ramai yang ready, tanpa buang masa, kita terus masuk dekat kita punya open board. Okay, ini adalah open board. So, Sifu Razi akan briefing sedikit strategi yang bakal kita gunakan, yang bakal saya nak sharekan pada malam ni, khas untuk anda, special untuk anda yang follow Sifu Razi. Yang follow Sifu Razi, yang follow kita punya fanpage, yang kekal setia. Ada berapa siri live yang kita buat, korang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so dalam siri live ni Sifu Razi akan tunjukkan dulu. Okay, kita akan tunjukkan dulu, Sifu Razi akan briefingkan dulu apa benda strategi yang kita akan guna untuk bantu anda buat duit raya. Okay, so fokus kita, okay, ini adalah strategi yang baru saja Sifu lancarkan. Okay, sebab sebelum saya nak lancarkan apa-apa strategi, kita akan buat back test. Okay, maksudnya kita akan testing strategi tu. Kita akan tengok dulu strategi tu adakah betul-betul proven. Boleh tak kita bawa strategi ni dalam market. Yang paling penting strategi yang kita keluarkan, yang saya keluarkan, yang saya hasilkan, kita kalau boleh kita nak sebolehnya paling mudah, paling simple tapi proven. Dia simple, proven and powerful. Alright, so kalau anda tengok strategi anda cakap, macam gini je strateginya. Yes, macam gini strategi ni. InsyaAllah kita dah buat back test 6 bulan previous. Bukannya kita just try and error, tengok macam okey, kita terus buat. Tidak. Okay, kita dah back test selama 6 bulan dan kita try dalam satu account. Dan Alhamdulillah account tu dah grow sangat dahsyat. Okay, dia punya average dia daripada 10 entry, okay, daripada 10 entry, 6 ke 7 entry kita akan menghasilkan profit. Manakala selebihnya 3 ke 4 kita akan mengalami loss. Okay, itu biasa, tak ada strategi yang
10 entry 10 profit, mustahil. Okey, mustahil. So kalau anda nak cari entry yang macam gitu 10, bukan live malam ni, tidak ada. Okey, insya-Allah. Tapi strategi yang saya nak tunjukkan ni dia sangat sangat mudah nak gunakan, dan paling penting bagi newbies ataupun anda yang dah lama yang masih struggle nak buat profit. Masih struggle, tak boleh-boleh, masih menggunakan indikator. Jadi nak buat profit sampai berlayer-layer indikator tu, last tak tahu nak entry buy ke nak sell. InsyaAllah strategi yang kita gunakan pada malam ini ianya sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah, proven dan powerful. Okay, so strategi ni Sifu Razi tak letak lagi nama ni. Okay, kita tak ada lagi nama ni, so kita panggil dia strategi sebabkan dia bulan Ramadan dan kita launchkan dia pada 10 malam terakhir. So kita letak sini strategi 10 okay, strategi 10 malam terakhir. Ini mungkin jadi saham akhirat untuk Sifu lah. Okay, nak kata Sifu Razi rajin bangun malam, kurang, agak liat nak bangun malam. So inilah salah satu alternatif yang mana insya-Allah dengan ilmu ni, kalau korang guna dan korang bermanfaat pada diri korang, bantu diri korang dari segi trading. Mungkin lepas applykan strategi ni, korang punya trading bertambah lebih baik. Okay, account dalam trading makin hari makin grow. Okay, dan dia memberi manfaat kepada diri korang. Okay, secara tak langsung Sifu Razi akan dapat saham akhirat tu. Itu yang kita fokuskan pada strategi 10 malam terakhir ni. That's why kita tak letak lagi nama strategi ni, sebab kita baru je launchkan. So kalau korang yang tengah tonton video live ni memang sangat-sangat bertuah, sebab ini adalah strategi yang paling latest, paling baru, yang kita baru je launchkan hari ni, malam ni. Okay, 6 Jun 2018. Betul ke je strategi? Je strategi macam mana? Strategi lantak boleh Alright. Okay, strategi Lailatul Qadar, strategi macam-macam strategi padu. Okay, terima kasihlah yang komen. Okay, teruskan komen, saya nak tengok respon. Ada orang tulis strategi macam ni. Okay, so strategi 10 malam terakhir ke strategi Lailatul Qadar. Dahsyat sangat tu kalau kita nak tulis strategi Lailatul Qadar. Okay, so jangan buang masa. Alright, so strategi kita nak fokus pada strategi je malam ni. Alright. Okay, so far dia macam ni. Okay, candle ni, okay, ini anda kena fokus. Ini antara, okay, so keluarkan buku nota korang, keluarkan pen, keluarkan pensel, liquid paper, apa benda yang korang nak keluarkan, nak catat. Kalau ada tab ke apa, lantak korang nak tulis kat mana, yang penting korang catat. Okay, sebab apa? Sebab video live ni tamat je, sesi live ni, video ni terus kita remove. So fokus, tulis, pastikan korang tulis. Sifu Razi dah bagi tahu saya dah bagi tahu yang mana habis je sesi live ni kita tak save video ni, kita terus buang, kita terus remove live ni. So pastikan korang stay tune. Alright. So ini kita punya detail. Okay, detail untuk korang gunakan strategi ni detail strategi right, detail strategi yang korang kena gunakan. Okay, so yang pertamanya, apa yang korang perlu, okay, kita akan fokus, of course, yang first kali yang kita akan fokus adalah time frame. Okay, bagi korang yang tak tahu time frame tu adalah jangka masa. Okay, bagi satu candle tu siap terbentuk. Okay, time frame. Kalau yang dah otai time frame ni, diorang dah tahu sangat kan apa kan time frame, ataupun lebih dikenali sebagai TF. Okay, time frame yang kita akan gunakan dua time frame. Okay, yang pertamanya, okay, time frame yang pertama kita akan gunakan H1, okay, H1, okay, 1 hour ataupun H1, dan satu lagi kita akan gunakan 5 minute. Okay, ni dua benda yang kita akan gunakan, H1 dan juga 5 minute. Right, okay, H1 dan juga 5 minute. Right, ini dia dua benda yang korang better korang catat. Serius, Sifu Razi tak bergurau, tak main-main. Sebab apa? Sebab tamat je sesi live ni, kita terus padam video ni. So korang kena fokus, kena catat. Dan lepas ni masa Sifu Razi buat, habis je video live ni, cuba try korang buat sendiri. Kalau ada respon yang baik,
bagilah kredit sikit kat si Furazi, right? So boleh ke boleh? Kalau boleh cuba komen boleh, okay? So ada dua time frame yang kita akan gunakan. Yang pertama H1 time frame H1 1 hour dan juga time frame 5 minit. Okey, dua benda ni. Itu yang pertama. Okey, detail strategi yang kedua. Okey, nampak buruk sangat ni, kita padam dia. Kita nak jadi trader, kita kena kemas. Okey. Alright. So yang kedua, anda kena fokus benda ni. Okey. Alright. Yang kedua kita akan buat yang ni, anda just tulis je dulu. Nanti kita akan buat sama-sama. Okey, anda akan tengok sama-sama. Rujukan kita pada H1. Okey. H1, time frame H1 dan kita punya entry pada kita punya 5 minit. Okey. Okey. So kita akan gunakan format buy stop dan juga sell stop. Okey, buy stop, sell stop ni apa? Nanti kejap lagi kita akan terangkan lebih detail. Okey, senang cakap macam ni. Nak kasih korang faham. Okey, fahamkan ni betul-betul. Okey, dalam order dia ada dua. Okey, ni tipu Razi bagi je semua. Okey, dalam order dia ada dua. Satu pending, yang biasa dia terus okey, dia ada dua, execution dengan lagi satu pending. Okey, pending. Alright, sekejap okey, sekejap. Okey, so ada dua. Satu market execution dengan pending order. Okey, market execution ni maknanya korang tak perlu buat apa-apa, korang terus klik buy, terus klik sell, terus masuk berapa pun harga market. Sebagai contoh, kalau market bergerak macam ni, market gerak sap. So bila korang klik aja buy, terus ambil waktu yang last dia buat. Tapi bergantung jugalah kepada spread. So dia akan terus ambil market execution ni, maksudnya dia terus ambil, korang terus ambil apa yang market bagi waktu tu on the spot. Kira buat buy terus masuk buy, klik sell terus masuk klik sell. Okey, dalam pending order pula, okey, itu market execution, maksudnya on the spot. So kalau korang klik buy terus on the spot masuk buy, kalau klik sell terus on the spot masuk sell. Itu market execution. Okey, bagi market pending order pula, nama pun pending. Jadi bila pending maksudnya dia tak on the spot. Okey, pending tu maksudnya kita pending. Pending dalam bahasa Melayu apa Dia macam hanging lah, macam tergantung, pending. Dia tunggu dulu. So dalam pending order ni, dalam pending order ni dia ada dua tau. Dia ada dua. Okey, pending order ni dia ada dua. Yang pertamanya, dia jap. Okey, yang pertamanya dia ada dua. Okey, benda ni yang korang kena tahu. Benda ni sangat penting. Kalau tak faham yang ni, nanti leceh. Okey, pending order dia ada dua. Yang pertama dia ada limit. Yang kedua dia ada stop. Okey, limit dan stop. Limit dan stop ni dua-dua ni of course lah, ada dua lah benda yang kita tahu. Okey, yang pertamanya adalah buy, yang keduanya adalah sell. Sama juga dengan stop. Dia ada buy, dia ada sell. Sama. Alright. Okey. So, kat sini dia ada buy. Lepas tu kat sini dia ada sell. Okey. So, buy limit, sell limit. Apa benda tu? Sekejap lagi saya terangkan. Okey. Lepas tu dia ada buy untuk buy stop dan juga sell stop. Benda ni kena fahamkan betul-betul So kita nak fokus kat mana? Kita fokus dekat sini. Okey, kita fokus yang ni kita fokus yang ni. Kita tak fokus yang kat sini, kita tak fokus Kita tak fokus kat limit, tapi kita fokus dekat pending order yang berkaitan dengan stop. Okey, sama ada kita buy stop ataupun sell stop. Okey, so far faham cuba komen sikit. Kan ke laju sangat? Kalau laju sangat kita perlahankan. Okey. Right. Cuba komen. Kalau faham baru kita boleh teruskan. Right? Komen faham tak so far?
Okey, ramai yang komen faham. Okey. So benda ni sangat basic Okey, so pending order ni kita nak fokus pada buy stop dengan sell stop. Untuk limit pula, bila contoh kalau buy limit, maknanya kalau harga naik, contoh tengok ni betul-betul Okey, kita buat page barulah. Okey. Ni kita cerita sekejap pasal limit. Kan ada yang newbies yang tak tahu kan, pening-pening kan, susah. Sebab si Furazi nak ajar betul-betul, kasih korang betul-betul faham. Okey. Okey. Kita tengok dulu untuk limit. Okey, kita tengok dulu untuk limit. Alright, untuk buy limit, sebagai contoh kita ambil buy limit. Contoh harga bergerak sap. Okey, harga bergerak macam ni. Lepas tu untuk kita buy limit, maknanya kita beli pada harga di bawah harga semasa. Sebagai contoh harga sekarang dekat sini. Okey, kalau kita masuk terus, dia panggil instant order ataupun apa kita panggil on the spot order. Kira entry terus masuk. Okey, tetapi kalau limit kita beli kalau kita buy, maksudnya kita buy pada paras bawah pada paras harga semasa. Maksudnya kita buy dekat sini. Okey, kita buy dekat sini. Itu kalau limit buy. Tapi kalau limit sell, kalau harga semasa ke sini, maknanya kita sell. Okey, sell pada kita sell pada sini, sell. Alright. Kita sell pada harga di bawah. So maknanya kita nak sell. So kalau harga naik kena baru dia match kita punya order. Kalau dia turun baru dia match kita punya buy order. Itu limit. Okey, maknanya kita buy harga di bawah harga semasa dan kita sell harga kita sell pada di atas harga semasa. Itu limit. Kalau stop, kalau stop, tak kisahlah. Dia stop ada dua, sama juga. Sama ada kita nak buy stop ataupun sell stop. Ada dua benda ni. Right. Benda ni yang kita nak fokuskan. Sebab strategi ni kita akan pakai buy stop dan juga sell stop. Sebagai contoh, harga naik. Harga naik sap. So, kita ada jangkaan. Contoh kalau harga sampai dekat point ni, harga sampai dekat point ni baru kita buy. Itu kita panggil dia sebagai buy stop. Maksudnya kita beli lebih tinggi daripada harga semasa. So, harga semasa kat sini, kita nak buy dekat sini. So, bila harga naik, baru dia match buy kat sini. Sama juga macam turun. Bila harga gini turun, turun, so kita nak sell dekat sini. Kita sell pada harga di bawah harga semasa. Kita nak sell dekat sini. Kita sell kat sini, so kita pakai sell stop. That's why kalau harga turun sampai dekat level yang kita setkan sell stop, dia akan match. So far tak faham tak? Sebab kita nak guna yang ni. Ini yang paling penting ni. Maknanya kalau kita buy stop, maknanya kita akan beli lebih tinggi daripada harga semasa. Kalau kita sell, maknanya kita sell lebih rendah daripada harga semasa. That's why dia panggil buy stop dengan sell stop. Alright, so far faham tak? Cuba komen sikit. Kalau faham, baru kita boleh teruskan yang seterusnya. Itu strategi yang pertama. Cuba komen, faham tak? Jangan macam faham, kena betul-betul faham. Kalau macam faham nanti susah. Faham, biar faham betul-betul. Jangan macam faham ataupun buat-buat faham. Itu yang account jadi MC. Right. Azni Abdul Razak, Assalamualaikum Sifu. Baru join, PC problem tadi. Minta maaf. Datang lambat, kita akan tak benarkan anda masuk dalam live kita. Alright, lepas ni jangan datang lambat. Warning Tak adalah gurau je. Tak apa. Datang lambat ke, cepat ke, tak kisah. Yang penting korang attend. Yang penting Sifu Razi ulang sekali lagi. Catatkan apa yang Sifu nak sampaikan. Sebab video live kali ni dia tak akan simpan. Habis sini, habis sini. Apa orang kata macam ni cerita sini, habis sini. Macam tu. So dia tak akan save. So habis je live ni, korang tak akan jumpa lagi video ni. Alright. So ini yang kita nak fokuskan. Rujukan kita H1, entry kita 5 minit. So kita akan gunakan format buy stop dan juga sell stop. Itu sahaja. Dah simple. Itu saja. So 3 benda ni. Detail strategi.
Okay, time frame kita gunakan 1 hour dan juga 5 minit. 1 hour untuk rujukan, 5 minit untuk entry. Buy stop dan juga sell stop adalah kaedah kita gunakan untuk buat order. Okay, dah cukup sampai situ. Sampai situ saja, faham tak? Okay, siapa yang tak salin, Sifu Razi bagi masa 1 saat. 1 saat kejam sangat. 10 saat untuk salin. Cepat salin. Jangan tak salin kena salin. Tak kisahlah korang tengok kat TV ke, tengok live ni kat handphone ke, dekat laptop ke, mana-mana tak kisah. Yang penting korang salin. Salinlah kat buku ke, dekat atas pelepah, daun pelepah ke, dekat atas pohon kurma ke, tak kisah. Yang penting korang salin. Cepat salin. Sifu bagi 10 minit. 10 minit lama sangat. 20 saat. Cepat salin. Kalau dah siap salin, komen dah siap. Baru Sifu boleh teruskan. Kalau ramai dah komen dah siap, baru kita teruskan. Cepat. Yang nak snap gambar ke, lantaklah. Yang penting ada, korang ada rekod benda ni. Okay? Dah Kalau dah siap, komen dah siap. Jangan lambat sangat. Laju sikit. Nak buat duit tak boleh lambat bang. Orang lambat dia biasa tertinggal. So kena pantas. Kalau dah siap, komen dah siap. Okay, so ramai yang dah siap Okay, ramai komen dah siap. Okay, so kalau dah siap salin, dah siap, tak kisahlah korang snap gambar ke, korang buat apa pun, tak kisah. Yang penting korang dah rekodkan benda ni. Korang nak buat video ke, lantak. Okay? Alright, so ini benda yang korang kena hafal. Bukan hafal lah, maksudnya korang kena tahu. Okay? Alright, so seterusnya, benda ni yang kita akan gunakan nanti. Alright. Okay, tengok ni betul-betul. Sekejap Sifu lupa mana dia punya ni. Macam mana nak buat kotak ni Bukan ni. Okay. Nampaknya kat sini nampak macam tak boleh buat kotak ada. Okay, kat sini punya. Okay, terima kasih Okay. Tak boleh pun. So macam mana? Macam itu pula. Okay, so tengok ni betul-betul. Okay, ini keadaan candle. Okay, keadaan candle dia akan jadi macam ni. Okay, ingat ini time frame yang kita gunakan untuk rujukan adalah H1. Okay, H1. Time frame yang kita buat rujukan adalah H1. Ataupun bahasa panjang dia 1 hour. Okay, 1 hour. Right, ini time frame yang kita buat untuk rujukan. Okay, so nanti akan berlaku satu candle. Okay, yang mana candle ni dia bergerak-gerak lah. Maknanya dia belum complete. Okay, dan sebelah dia tu biasanya dah complete. Okay. Okay, sebelahnya biasanya dah complete. Apa pula ni? Okay, sebelahnya biasanya dah complete. Yang satu candle ni biasanya dah complete. Dan satu candle lagi biasanya dia tengah running. Okay, dia tengah buat. Tak kisahlah apa pun. Okay, so fokus kita adalah pada di sini. Okay, pada candle yang di sini. Okay, komputer lag. Okay, so fokus kita adalah pada candle yang ni okay, yang ni adalah candle semasa. Maknanya candle ni masih belum complete. Okay, ini candle semasa. Okay, semasa. Maknanya dia tengah running lagi untuk completekan 1 hour punya candle. So ini adalah candle semasa. So maknanya benda ni dia akan bergerak-gerak. Okay, nanti kita akan tengok secara live. So dia akan bergerak-gerak. Okay, tak kisahlah. Yang penting kita tengok yang dah complete, iaitu yang sebelumnya. Okay, so sebagai contoh, dia mesti akan ada satu yang kita panggil dia sebagai highest. Betul, dekat sini dia mesti ada highest, mesti ada lowest. Okay, dah sampai situ je. Okay, so apa yang kita kena buat, kita tandakan dia. Kita tandakan highest, kita tandakan lowest. So kita tandakan highest, kita tandakan lowest. Okay, dah, simple. Untuk 1 hour itu saja. Pergi kepada, okay, first kita kena pergi kepada candle yang dah complete. Okay, candle sebelumnya yang dah complete 1 hour. So kita just kena buat apa dekat sini? Kita tandakan, okay, mark untuk highest, okay, dan juga lowest.
Dah, itu sahaja kerja anda. Okey? Okey, untuk 1 hour, lihat candle sebelumnya. Okey, lihat candle sebelumnya, tandakan mark highest dan juga lowest. Itu sahaja. Okey, lepas tu dah mark, pergi dekat time frame 5 minit untuk kita entry. Simple aja. Untuk kita entry. Kita entry dekat mana? Dekat 5 minit punya chart. Alright, dekat 5 minit punya chart. Okey, so far faham tak? Kalau faham, baru kita boleh pergi live. Kita boleh pergi live terus dekat kita punya apa kita panggil ni, sebagai kita punya ni lah, chat secara live. So kalau ramai dah ready, baru kita boleh masuk. Cuba komen. Cuba komen. Okay, so far semua faham Okay, tak ada masalah Tengok sekarang pukul 11. Mungkin sekejap lagi kita habis. Okay, so apa yang kita kena buat? Okay, so saya nak anda lihat betul-betul. Saya akan tunjukkan secara live. Okay, saya akan tunjukkan secara live macam mana nak gunakan strategi 10 malam terakhir ni. Okay, sebagai contoh. Okay, korang nak kita buat pair apa? Cuba komen. Nak buat pair apa untuk sebagai rujukan? Komen. Okay, komen. Nak buat, kalau semua dah ready, okay, kalau semua dah ready, komen nak buat pair apa. Banyak komen pair tu, baru kita buat pair tu. Right, cepat. UJ, GJ, EU. Okay, ramai nak EU, UJ dengan UJ. Alright, so first kita akan pergi kepada Euro USD dulu. Okay, sebab Euro USD duduk tangga yang pertama dalam komen. Alright, okay. Alright, so kita masuk dekat kita punya live chart. Okay, so nak kasih korang faham, korang tengok betul-betul pastikan korang faham. Tak faham, teruskan, boleh terus tanya. Okay, okay, so step dia yang pertama. Ni tolong tengok betul-betul step dia yang pertama. Alright, tengok betul-betul step dia yang pertama. Klik dekat time frame ni, klik 1 hour. Okay, klik kat time frame, klik 1 hour. Klik. Alright, so dah klik 1 hour. Apa yang korang kena buat kan? Korang besarkan chart ni. Okay, korang besarkan dia. Okay, korang besarkan. Okay, so korang dah besarkan. Ini adalah time frame 1 hour. So korang dah besarkan. Apa yang korang kena buat? Ini, okay, tengok ni. Ini adalah teruk betul dia punya ni. Okay, ini adalah dia punya ni, yang tengah running sekarang ni. Ini candle yang tengah running. So rujukan kita dekat mana? Yang di sini. Okay, rujukan kita adalah yang di sini. Alright, rujukan kita adalah candle yang duduk dekat sini. Okay, sekejap, tergabur sangat lah ni, sebab dia tak boleh besarkan sangat. Okay, cuba kita try. Okay, so ini adalah candle rujukan kita. Okay, yang ni. Tak kisahlah, korang nampak kan? Nak draw ni susah. Okay, tak apa, kita print screen. Okay, kita masukkan di dalam pen. Dekat pen ni senang nak draw. Tak payah masukkan dalam pen, dah masukkan dalam whiteboard je. Okay, sekejap macam mana ni? Sekejap Okay. Okay, so nampak tak sekarang ni? Kita masuk kat ni. Besarkan sikit. Okay, so sekarang ni, yang ni tengah running tau. Yang ni tengah running, yang ni.
Ini dia tengah running, dia tak complete lagi 1 hour. So korang tengok jam korang. So kalau tengok jam sekarang ni pukul 11:10 minit malam. So maknanya candle ni dia baru 10 minit. Okey, dia baru 10 minit running. Candle ni dah siap dah. Okey, candle ni dah siap, dah complete. So kita akan check candle yang kat sini. Okey, kita nak check candle yang kat sini. Candle sebelum. Ni semasa sebelum, iaitu di sini. Okey, so fokus kita adalah kita nak buat candle yang dekat sini. Okey, candle yang kat sini. Alright. So kita ambil pemadam, padamkan. Okey. Okey, kita ambil yang semasa, yang sebelum. Okey, yang maksudnya dekat sini. So cara dia, just korang plotkan highest dekat sini dan lowest dekat sini. Dah, itu saja. Untuk 1 hour. Dah, simple je. Simple je. As simple as that. Buat kata orang putih. Macam. Okay. So, pergi balik dekat trading view. Okay, pergi balik kat trading view. Apa yang kena buat sekarang ni, okay, just letakkan saja 1 hour ni, letakkan je line kat sini. Boom, letak line. Okay, letak line. Okay, boom, letak line. Okay, dah. Steady. Okay, dah siap. Dah settle. Okay, pastikan dia ngam-ngam. Pastikan dia betul-betul dekat dia punya highest dan juga dekat dia punya lowest. Okay, lepas tu apa nak buat? Dah marking, just tandakan lah. Okay, yang ni adalah highest. Okay, yang ni adalah highest. Okay, klik OK. Dan yang kat sini adalah lowest. Dah, itu sahaja kerja anda. Okay, dan sini adalah lowest. Dah, itu sahaja. Okay, lepas tu dah tandakan dekat 1 hour. Klik dekat sini, pilih 5 minit. Okay, sebab kita rujukan kita pada 1 hour, entry kita pada 5 minit. Lepas tu klik 5 minit, klik Okay, dah settle. Okay, prinsip dia mudah saja. Okay, kalau dia break dekat bawah, okay, kalau dia break dekat bawah ni, sekejap, kita kecilkan sikit. Okay, kalau dia break dekat bawah ni, maknanya kita akan entry sell. Okay, kalau dia break bawah, kita akan entry sell. Okay, kita akan entry sell, maknanya dia akan turun lagi. Kalau dia break atas, kita akan buy. Okay, simple saja. Okay, so nak bagi kat anda faham, jom kita tengok contoh. Okay, kita tengok contoh. Kita klik 1 hour. Okay, kita klik 1 hour dulu. Okay, kita pergi yang ke belakang lah. Kita pergi belakang. Itu mungkin boleh pergi jauh sikit. Ikutlah mana-mana Boom. Okay, so dia akan loading, bawa kita pada tarikh 2018 37. Okay, hilang dah. Kita kena cari balik kat mana dia. Okay, kat mana dia. Mana dia punya ni. Oh, kat atas. Okay, kat atas. Okay, so dekat sini. So kita besarkan balik semula. Okay, so saya nak anda tengok dia punya macam mana dia berfungsi. Okay, macam mana dia berfungsi. Agak rumit lah guna ni, macam baru guna, so dia senang nak guna tapi mungkin saya tak berapa biasa. Okay, tak apa. So kita terus pergi dekat ni. Kita terus pergi dekat kita punya platform lagi senang. Okay, sebagai contoh Euro USD, tanda besarkan. Okay, sebagai contoh. Okay, ini contoh dia Okay, ini contoh dia. Okay, ini contoh dia. Okay, kita tengok contoh yang ni dulu. Okay, kita tengok contoh. Satu contoh yang okay. Contoh kita ambil yang ni. Okay, kita ambil candle ni So kita tandakan dia kat sini. Okay, boom. Okay, alright. Okay, kemudian kita tandakan dekat sini. Boom. Okay, dah. Lepas tu apa kita kena buat? Kita just pergi kepada 5 minit. Okay, so kalau anda dapat lihat dekat sini, konsep kita sangat simple. Kalau dia break atas, kita buy. Kalau dia break bawah, kita sell. Okay, sebagai contoh ni. So harga akan gerak-gerak, boom, dia break. Okay, dia break, nampak ni dia break. Dia break yang kat sini. Nampak? Yang kat sini dia dah break dah. Dan dia close. Pastikan, ni syarat dia. Okay, ni syarat dia yang seterusnya. Tak tahu yang keberapa, tapi ni syarat dia yang seterusnya. Okay, pastikan close
di atas atau di bawah line untuk entry. Okey, pastikan. Alamak. Okey, pastikan, terpaksa tulis sekali lagi, pastikan close, okey, price close, okey, price close mesti di atas ataupun di bawah line. Okey. Okey, pastikan price close di atas atau di bawah line. So kalau dia close kat atas macam ini contoh, okey, kita print screen jap. Tak apalah. Kita buat kat sini je Okey. Kalau dia close macam ini kan, dia close kan, nampak ni. Dia close kat sini, nampak dia close. Okey, dia close kat sini. So maknanya dia close kat sini. Maknanya dia close atas daripada ni, so kita boleh entry buy. So dekat mana kita entry buy? Bila dia close saja, kita dah boleh entry buy dekat sini. Alright? Itu contoh yang pertama, nampak? Lepas tu apa berlaku pada harga? Harga boom naik. Kalau kita entry buy dekat sini, okey, kalau entry buy dekat sini, so kalau paling one run dia run lebih kurang 30 ke 31 pip. Paling tinggi dia pergi 37. Sebelum dia drop. Okey, sebelum dia drop dekat sini. Nampak? Okey, sebagai contoh yang lain, kita tengok contoh yang lain. H1, kita tengok contoh yang lain. Okey. Sebagai contoh dekat sini. Tapi make sure dia mesti kena close tu, pastikan dia close yang orang kata betul-betul close di atas line. Okey, sebagai contoh tengok kat sini kita tandakan kotak ni. Okey, kita tengok yang contoh yang ni. Okey, lepas tu kita klik 5 minute. Okey, kita pergi kat belakang. Ini jauh lagi ke? Kecil-kecil kan? Sekejap, dah hilang dah. Okey, yang ni kan. Ini tarikh dia bila ni? Kita check dulu tarikh dia. Zoom sikit. Tarikh dia ni kita nak check adalah pada 4/6/2018. Okey, 4/6/2018. Okey, 4/6/2018. 4/6/2018. Belakang lagi, jauh lagi. Kita scroll jauh lagi. 4/6/2018. Okey, kita cari, pergi balik belakang, jauh sangat kita punya ni. Mana 6? 46 tadi 4. Stres. Okey, sekejap. Tak payah jauh sangat lah ni. Sebab dia 5 minit kan, payah. Okey, sebagai contoh kita ambil yang ni lah. Kita ambil yang baru-baru je ni, senang. Okey, contoh kita ambil yang ni. Bar yang ni, kita tandakan satu. Okey, tandakan satu. Okey, yang ni bar yang ni So tengok betul-betul bar yang ni. Tandakan ni arrow. Kita tengok. Okey, kita pergi 5 minit. Okey, kita pergi belakang. So nampak dekat sini. Okey, so harga pun berlegar-legar dalam range ni, berlegar-legar. Kita jangan entry. Okey, jangan entry sampailah dia close macam gini Contoh dia close dekat sini. Okey, dia close dekat sini, baru kita boleh entry buy. Okey, baru kita boleh entry buy. Okey, dan make sure anda kena masuk entry, kena update setiap 1 jam. Lepas 1 jam, update lagi 1 jam. So nanti level ni dia akan berubah-ubah. Okey, so level ni dia akan berubah-ubah. Okey, contoh macam gini kan. Kita ambil tadi 1 jam. So nanti yang ni dah naik ke atas. Okey, nanti lama-lama yang ni dah sampai sini, yang ni kat sini pula. Dia akan berubah-ubah. So anda kena sentiasa alert masa. Timing tu kena sangat-sangat alert. Okey, so sebagai contoh, okey, kita try buat satu lah nak kasi anda faham Okey, sebagai contoh yang ni. Ini candle semasa. So ini candle yang sebelum. Okey, ini candle sebelum. Okey, ni candle sebelum. So dia dekat sini. So kita just tandakan. Okey, untuk 1 hour. Lepas tu apa kita buat?
kita pergi kat 5 minit. Boom. Klik 5 minit. So kita tengok, okey, cun yang ni dah close. Okey, yang ni dah close di bawah harga di bawah line ni lah. Okey, line yang bawah ni dia dah close di bawah. So kalau dia close bawah, kita just terus buat entry sell. Okey. Alright. So kalau dia close dekat atas, kita entry buy. Dah, simple macam gitu je. Okey, simple macam gitu. So kalau anda lihat sekejap aja. Okey, sekejap aja dia masuk entry, dah boleh running profit. Sebab apa? Sebab price duduk di bawah level ni. Okey, so kita tengok contoh yang lain. Okey, mungkin kita boleh pergi USD, GBP USD sebab ramai yang tengok USD GBP USD. So kita tengok contoh. Pergi 1 hour sama juga style dia. Okey, tandakan highest, tandakan lowest. Okey, simple macam gitu je. Okey. Lepas tu dah tandakan. Okey, pastikan anda tanda betul-betul tepat Kalau highest dia dekat contoh contoh mana crosshair. Okey, jap. Bukan ni. Salah. Okey, kita nak tandakan dia kat sini. Okay, so kalau dia punya highest, dia tengok 1.34391, pastikan dia punya point, dia punya level dia anda tandakan sama, jangan agak-agak. Okay, dan low dia 1.3218, pastikan dia betul-betul. Lepas tu baru anda move pada 5 minit. Okay, so selagi dia dalam range ni, jangan buat apa-apa. Okay, kalau anda nak guna teknik buy stop, jenis anda nak buat auto, maksudnya anda dah setting terus let go. Okay, pergi kat new order, pergi dekat pending order. Okey, buat new order, bahagian type ni pilih pending order. Lepas tu anda boleh letak buy stop dan juga sell stop. Alright, tapi kena make sure yang dia perlu close di bawah. Dan teknik ni sebenarnya sangat sesuai bagi anda yang ada masa. Kalau anda nak spend, contoh anda nak trade, anda nak trade 3 jam ataupun 2 jam. So anda boleh gunakan teknik ni. Buat 1 jam, lepas tu follow up setiap 15 jam. So kalau macam ini, pukul 11.22, so anda follow up lah. 11.30 anda follow up. Tengok price dekat mana. Macam itu je cara dia. Simple sangat. Sangat-sangat mudah. Alright. So kalau konsep dia, kalau dia break bawah, sell. Kalau dia break atas, buy. Dah, kalau dalam range ni jangan buat apa-apa. Sebenarnya kita ada formula macam mana dalam range ni pun kita tak perlu nak tunggu lama-lama. Kita dah boleh ambil, orang kata ambil peluang dalam range ni. Tetapi nak cerita dalam live ni dia agak panjang, dia agak complicated. So yang paling mudah untuk permulaan, untuk bantu anda buat income duit raya dalam market US dollar, gunakan teknik ni. So anda dah boleh start buat dah. Okay, so boleh Sifu Razi boleh recommend yang teknik ni kita dah buat backtest banyak kali selama 6 bulan, yang mana daripada 10 entry, insyaAllah 7 ke 8 entry tu you boleh buat profit. Memang boleh buat duit. Okay, pastikan jaga dia punya kita panggil dia banyak SOP, Standard Operation SOP. Kita ada SOP, kita just follow saja SOP yang kita dah tetapkan. Okay, standard of operation kita dah buat, so just follow saja. Okay, so dari segi take profit dekat mana? Dari segi SL dekat mana? Yang ni kita nak cerita, yang ni yang lagi penting. Okay, pergi balik dekat 1 hour. Okay, dekat 1 hour ni adalah sebagai rujukan kita. Okay, rujukan kita. Okay, bila anda dah tandakan yang kat mana high, dekat mana low, lepas tu anda akan pergi kepada 5 minit. Okey, lepas tu dekat 5 minit ni lah tempat di mana anda akan lihat anda punya profit dan juga anda punya loss. Okey, so anda akan lihat dekat mana dia punya level-level tertentu. Okey, sebagai contoh, dekat sini level dia paling hampir dia buat dekat sini. Itu level pertama. Mungkin ni anda boleh letakkan sebagai TP pertama anda. Okey, take profit pertama anda. Okey, di sini. Okey, level kedua anda boleh ambil take profit dekat level sini. Okey, ini contoh sekiranya kalau dia break bawah. Ni kita cerita kalau dia break bawah. Okey, dan level yang ketiga anda mungkin boleh ambil dekat sini. Okey. Anda kena rujuk previous punya lowest. Okey, kalau tengok previous punya lowest sebenarnya dekat sini okey, ambil yang lowest bukannya yang close. Okey. So, TP anda. So anda dah dapat TP yang pertama, mungkin kalau anda entry dekat level-level sini, TP yang pertama mungkin anda dapat 7.
Okey, 7 ke 8 pips. Okey, TP kedua mungkin anda boleh dapat 15 ke 16 pip. TP yang ketiga kalau capai boleh dapat 23 20 ke 25 pips. Okey, dah itu saja. Okey, kalau dah entry sebagai contoh, kalau dah entry dekat mana pula kita punya SL? Okey, SL paling sangat paling mudah nak cari. Okey, tengok dekat mana last dia buat. Okey, sebagai contoh. Okey, sebagai contoh kita rujuk contoh. Nak bagi SL ni nak kena tunjuk contoh. Kalau tak tunjuk contoh nanti takut anda keliru. Okey, kita besarkan. Okey, kita tengok contoh yang ada kat sini. Okey, kat sini. Okey. Tengok kat sini dulu kita buang. Okey, sebagai contoh saya ambil yang kat sini. Kat sini dan juga dekat sini. Highest low kita tandakan dulu macam biasa. Okey. Kemudian baru kita kalau macam ini dia dah masuk tau. Tengok Sini. Sini. Dia dah masuk ni kalau kita tengok. Kita tengok 5 minit. Betul. Yes, dia dah break dah. So apa kena buat? Kena tunggu. Jangan masuk je. Tu bila kau masuk itu yang ganap. Kena tunggu sampai dia complete. Kena sabar. Kena sabar sikit. Okay, kena tunggu sampai dia complete. Takut nanti dia buat fake tau. Takut nanti pun dia masuk balik dalam. Itu dah masalah. Nampak ni? Dia masuk balik dalam. Itu dah masalah. Itu dah problem. Okay, so kita tunggu sekejap. Tunggu sekejap sebelum kita habiskan sesi live ni. Okay. Seperti nak kasih korang betul-betul faham. Okay, so tunggu sekejap. Tengok. Fokus, tengok. Kita punya yang tengah tonton live hampir, kalau tengok dekat sini 150 orang. Okay. So 150 orang ni antara yang terawal yang dapat. Okay. So tengok. Tunggu sekejap. Tunggu sampai dia complete. Lepas tu tengok dia close kat mana. Dia tengok close kat mana. Lepas tu SL kita dekat mana? SL kita, okay, contoh sebagai contoh lah, dia close kat area ni. Okay, dia close dekat area ni. So SL kita adalah yang latest sekali dia buat hanging. Maksudnya dia tak pergi lebih tinggi. So kalau tengok dekat sini, okay, SL ni dia agak complicated lah nak cerita. So kalau tengok sini dia turun sampai sini, level sini. Okay, tu point yang pertama. Okay, lepas tu naik sampai level sini. Tu point yang kedua. Okay, kemudian dia turun dan dia hanging dekat level-level ni lah. Okay, sebelum dia break. Senang kita macam itu je lah kita kira. So SL kita yang paling terbaik adalah di level-level sini. Okay, di level-level sini. Di level-level sini. So kalau anda lihat dekat sini, kalau kita entry pada part-part ni, kalau dia close, so lebih kurang SL anda lebih kurang 15 ke 20 pips. Okay, dan biasanya SL kita takkan lebih daripada 30 pip. So sangat berbaloi lah. Sangat berbaloi dengan potensi yang anda akan dapat. RRR, reward risk, apa lagi? Reward risk RRR, tak tahulah istilah tu, lantak lah. Okay, reward risk ratio. Okay, sebab Sifu ni tak suka sangat pakai term-term. Yang penting korang faham. Itu yang paling penting. Kalau korang duk sibuk hafal term, duk sibuk hafal benda yang orang kata belajar daripada korang ni, hafal benda yang daripada buku. That's why lah trading korang makin lama makin complicated. Sebab apa? Sebab hafal. Dia tak perlu hafal. Yang penting korang faham apa yang korang buat. So tunggu saja. Okay, kalau tengok dekat sini, kita klik pada market watch. Okay, view. Okay, market watch. Okay, lagi berapa minit? Lagi 30 saat saja. Lagi 30 saat saja dia akan complete. Dia akan complete apa kita panggil dia? Dia akan complete, kita panggil dia ni, apa nama dia? Bar ataupun candle. Okay, dia akan complete candle dia. So lepas tu baru kita boleh entry sell. Okay, alright. Cuba komen sikit. So far korang faham tak ke Sifu Razim bebel seorang-seorang ni? Sebab sementara kita nak tunggu dia complete ni, Sifu Razim nak tengok korang komen. Korang faham ke tak? Cuba komen sikit. Kalau faham, komen faham. Kalau tak faham, macam mana nak buat tu? Okay. Cuba komen. Nak tengok berapa ramai yang faham ataupun berapa ramai yang masih blur-blur lagi. Kita nak kena tahu. Okay, kita nak kena tahu. Okay, kita nak kena tahu.
Cuba komen. Siapa nak tengok sikit komen. Siapa yang masih blur-blur. So macam ini dah boleh entry lah. Kalau macam ni dah boleh entry lah. Dah boleh entry. Dah boleh entry dah. Nak entry sell memang sangat terbaik. Okay. Sampai ni. Ataupun boleh juga guna strategi sell stop, buy stop. Maksudnya bila harga dalam range, korang terus letak kat sini. So korang sebenarnya dah dapat lebih kurang 3 ke 4 point lebih awal kalau market tu turun. Cuma risiko dia kalau dia buat fake movement. Okay, kalau dia buat tails. Maksudnya macam ini contoh. Okay, sebagai contoh, banyak sangat line takut korang keliru. Contoh macam ini line dia. Katakanlah kita punya, okay, korang tak tahu tau. Okay, Sekejap. Nak kasih korang lebih faham. Boleh kalau nak letak buy stop, sell stop tu boleh. Cuma complicated dia apa? Sebab takut kita terkena dengan fake. Kita terkena dengan fake. Okay, sekejap. Nak kasih korang faham. Kita ambil fill. Okay. Tak Okay. Alamak. Still nampak dia kena ni lah, dia kena print shot, tapi tak apalah. Okay. Tak nak rise background. Tak jadi. Sekejap. Tak boleh lah, dia tak support. Okay, tak kisahlah. Okay, sebagai contoh, korang Sifu nak korang abaikan. Okay. Alamak, sebab tadi dah disable lah. Okay, so sebagai contoh, dekat sini line. Contohlah line dia lepas tu dia buat ni dia buat tails. Dan korang letak buy stop dekat sini. Okay, korang letak buy stop kat sini. Rupanya dia nak buat tails. That's why teknik ni sesuai untuk korang yang boleh spend 1 jam atau 2 jam, lepas tu boleh follow up setiap 15 minit. Dan skill ni pun boleh gunakan dalam apa kita panggil, dalam handphone. Dah buat line, follow up pakai handphone saja. Okay, sebab sangat-sangat mudah. Tengok macam ni dah running dah profit. Okay, dah running dah profit. Dekat mana kita nak take profit? Sebagai contoh dekat sini, line yang pertama mungkin kita boleh ambil dekat range ni lah. Okay, range ni lah. Dekat sini. Lebih kurang 10 pip macam gitu. Tapi kalau dia dah run lagi, korang boleh tarik lagi. Bash dia dekat sini. Dekat sini. Dah boleh dapat 20 ke 30 pip. Dah. Simple aja. Sangat simple. Boleh guna. Yang pastikan syarat dia, tengok ni. Pastikan korang kena alert dengan masa. Maksudnya kalau pukul 11.30, pukul 12 je, maknanya 1 hour ni dah complete tau. Yang dekat sini dah complete. So korang kena alihkan dia punya ni, pergi kat tempat yang sini pula. Sebab nanti dia akan complete dekat sini. Nampak? Simple saja. Nampak? Dekat sini pun kita dah buat profit. Senang je sebenarnya. Siapa cakap forex ni susah? That's why korang kena ada ilmu, kena belajar. Bila Sifu buat kelas, korang tak nak datang. Bila tak nak buat kelas lagi, korang sibuk tanya bila seminar. Okay, so nanti insyaAllah dalam seminar next kita akan belajar apa kita nak buat dalam range ni. Macam mana kita nak tackle market dalam range ni. Takkan kita nak buat bodoh, takkan nak tunggu sampai dia pecah bawah, pecah atas, buat ambil. Okay, nampak menjual lah. Itu nama dia soft selling So ready je lah untuk datang attend seminar. Seminar kita tak mahal. Biasanya harga seminar dalam 997 kalau previous. So insyaAllah kita akan kurangkan harga tu sebab kita nak lebih ramai lagi dapat join. Harga seminar dekat 1,000. Nanti dia cakap kita buat duit pakai seminar. Memang aku buat duit pakai seminar pun. Siapa suruh kau datang? Alright. Tapi yang datang, alhamdulillah ramai gila dah result kita. Cuma nanti lepas ni kita nak lebih advance lah. Kita nak lepas ni Sifu punya target, Sifu nak kita panggil dia, kita nak create kita punya media team. Lepas ni mana-mana student yang okey, kita akan kejar korang. Tak kisahlah korang duduk kat Johor ke. Kalau Johor bagus sebab dekat dengan Sifu. Kalau duduk kat Kelantan, Terengganu ke, Perlis ke, Thailand ke, kita akan terjar korang. Kita akan tanya apa lepas daripada kelas ni, apa yang korang dapat. Itu macam itu. Alright. Okay, so itu saja. So diharapkan video ni korang faham lah. Okay, cuba komen. Okay, dah sampai situ saja. Okay, kita nak masuk yang okay. Mana tadi? Sekejap. Okay. So, dah. Simple. Nampak? Simple tak?
Macam senang ke susah? Macam mana korang boleh cakap trading ni susah? Trading ni tak susah, cuma dia kena ada, korang kena, dia sebenarnya nak buat apa-apa pun, korang kena ada ilmu, korang kena tahu apa yang korang buat. Even dulu kita nak belajar berjalan, tak, sekarang ni kita tak akan boleh berjalan kalau mak ayah kita tak didik kita berjalan, betul tak? Kita start daripada mana? Ke korang lahir terus boleh berlari? Tak kan? Korang lahir, majoriti je semuanya merangkak. Semua ni berguling-guling dulu baru start merangkak saya, baru jalan jatuh, jalan jatuh, jalan jatuh. So kalau korang masih jalan jatuh, jatuh tu korang dah give up. Boleh ke korang sekarang berjalan? Boleh ke sekarang korang berlari? Tak boleh, of course. That's why dia punya clue dia dalam trading sama je macam dalam kehidupan. Okay. So sebelum kita habiskan sesi ni, cuba komen sikit. Siapa nak tengok korang faham ke tak faham, ke sebenarnya korang buat-buat faham. Okay. Tengok. Okay, so far senang je kan. Tu nampak duit raya mari Sifu, senang. Okay, very simple but gorgeous idea Sifu, simple, faham. Okay, dah. So Sifu nak korang apa ni kita panggil, catatkan, sebab video ni dia tak akan save. Okay, jadi yang tengah tonton live lebih kurang 200 orang ni, korang tonton, faham, hadam dan terus buat. Dia ilmu tanpa tindakan dia akan jadi sia-sia. That's why Sifu nak korang terus buat. Kalau boleh malam ni terus buat, create. Korang buatlah akaun demo ke apa, lantak korang nak buat apa, nak guna akaun real pun tak ada masalah. Lepas tu kalau ada result, cuba kongsikan dengan Sifu Razli. Kita nak tengok berapa ramai yang sebenarnya dapat manfaat daripada video ni. Janganlah tengok, tonton, lepas tu dah biar let go. Ilmu yang tak digunakan, lama-lama dia akan lupa. So rugi sangat korang spend masa 1 jam setengah, daripada pukul 10.30 sekarang pukul 11.30, 1 jam, lebih kurang 1 jam, tapi korang tak dapat apa-apa daripada masa yang korang spend dengan saya. Sifu Razli dah share, kita dah share, okay, tapi semuanya berbalik kepada korang. Sama ada korang nak gunakan, korang nak terus buat, memang akan dapat result. Kalau korang tak buat, korang tak akan dapat apa-apa.